Bagi peminat drama dan filem Melayu sekitar tahun 70 dan 90-an pasti mengenali watak ini. Beliau yang dimaksudkan ialah Allahyarham S.A. Bakar. Namun Allahyarham lebih dikenali dengan kerjaya sebagai seorang ahli silap mata. Allahyarham seringkali membuat persembahan baik di kaca televisyen, namun apa yang lebih istimewa, beliau turut menghiburkan murid-murid sekolah khususnya di sekolah-sekolah sekitar Ampang dan Keramat sekitar tahun 80 dan 90-an ketika dahulu. Setiap persembahan Allahyarham hanya mengenakan bayaran sebanyak 50 sen dan beliau adalah seorang yang sangat sederhana hingga ke akhir hayatnya. Mungkin nama beliau tidak segah ahli silap mata ternama dunia, namun persembahan beliau nyata menghiburkan dengan gaya yang tersendiri. Malahan dek kerana Allahyarham juga, lebih ramai ahli silap mata yang lahir dan legasinya diteruskan sehingga ke hari ini. Lensa hari ini menelusuri kerjaya ahli silap mata dan hala tuju kerjaya ini di Malaysia. Aktiviti berbasking atau persembahan jalanan kini semakin menjadi fenomena dan ikutan anak-anak muda di negara kita khususnya. Golongan ini semakin serius dan seronok untuk bergelar baskers ataupun seniman jalanan. Persembahan ini juga bukan sahaja memberi platform kepada basker-basker ini untuk berkarya, malah menajamkan lagi bakat mereka, malahan ada juga yang menjadikannya sebagai punca rezeki bagi menyara kehidupan. Saya Shah Hasanul Manzar bin Burhanuddin. 7 tahun saya bekerja bergiat buat persembahan dan sama ada secara formal ataupun secara jalanan macam yang saya buat sekarang ni. Ini saya bermula dengan muzik sebenarnya. Saya bermain alat muzik yang didgeridoo, yang Australian native punya alat muzik tu kan, seruling buluh. Itu antara instrumen-instrumen yang saya main lah. Kalau kawan-kawan ramai kalau orang kenal Shah ni siapa. Dia ni banyak gelaran. Dia ada nama Shah Seruling, Shah Magic, Shah Mind, Shah Theater. Ini orangnya. So dia banyak gelaran. So sekarang ni nama yang paling top dalam gelaran yang baru dia Shah Magic lah. Jadi saya fikir saya kena ada X factor yang lain. Bila saya ingat balik, saya pernah belajar magic di waktu sekolah dulu. Jadi apa kata kalau saya belajar lebih mendalam lagi magic ni, dan tambahan pula saya ada ilmu seni persembahan punya skill. Jadi saya applykan untuk buat persembahan jalanan silap mata ni. Antara alat-alat yang saya pakai, yang paling lazim sekali daun teruk lah. Yang kita tahu daun teruk ni macam-macam benda kita boleh buat. Garfu, saya ada belajar tentang sedikit ilmu mentalism yang boleh membengkokkan garpu dan mengubah fizik sebuah garpu tu. Tali, bola, kadang-kadang barang-barang pinjam yang saya pinjam daripada penonton tepi jalan tu. Dengan tangan kosong pun masih juga boleh buat silap mata ni. Dan orang yang saya idolakan ni pun juga dia ada basic teater dan dia juga ahli silap mata yang sangat-sangat famous, iaitu David Copperfield. Dia asal daripada aktivis Broadway, musical Broadway, sampailah dia menjadi ahli silap mata. So dia ada persamaan dengan saya itu. So saya rasa macam banggalah kat situ sikit, seronok sikit lah. Inspirasi saya yang paling utama adalah ibu saya sendiri. Jadi ibu saya tak pernah halang saya nak buat apa. Dia cuma memberi sokongan, galakan, walaupun kadang-kadang apa yang saya buat tu jauh daripada apa yang dia nak saya capai dalam hidup saya sekalipun, tapi dia tetap menyokong. Kerana seorang ibu tak pernah mengalah dengan anaknya. Individu yang ingin menceburi bidang ini perlulah bersedia dengan pelbagai kerenah dan ragam masyarakat sekitar sebelum memulakan persembahan. Seseorang basker itu sebaiknya membuat persembahan di tempat yang berlainan bagi merasai sekeliling dan suasana penonton yang amat berbeza. Dengan cara ini, ia dapat meluaskan lagi pengalaman serta dapat menambahkan lagi ilmu di dada. Ini pengalaman saya lah. Saya pernah basking di luar Kuala Lumpur, saya pernah basking even sampai ke Australia sekalipun. Alhamdulillah, rezeki saya pernah sampai ke situ. Setiap daerah dia ada attitude yang tersendiri, yang lain. Maknanya kalau dekat Kuala Lumpur attitude orang begini, kalau di Pahang misalnya kata begini, kalau saya buat di Australia dulu begini, masing-masing lain-lain. Jadi kalau saya cakap yang dekat Kuala Lumpur lah, yang paling senang sekali, yang paling dekat sekarang ni, dia penerimaan dia orang pada mula agak susah nak kita hampir. Macam kalau kita jemput orang, abang nak tengok silap mata, dia orang akan macam mana kita ada flyers dekat shopping mall apa kan. Kalau kita ada flyers mesti orang macam apa.
Tapi diorang nak tengok, cuma diorang malu nak mengakui yang diorang nak tengok. So itu antara perkara yang saya perasan. Tapi alhamdulillah, bila kita belajar benda-benda macam ni, kita kena cari jalan nak atasi pula, nak tackle diorang supaya diorang tak segan nak tengok show kita. Saya belajar sepanjang saya buat basking jalanan ni, pasal pernah je orang kacau saya tengah buat show. Kadang-kadang saya tengah buat show, orang apa betul-betul ganggu saya sampai show agak tergendala. Paling utama sekali, sabar dan sabar. Sebab kita melayan kerenah orang macam-macam perangai, dan soal rezeki. Kadang-kadang kita tak nak merungut kalau ada orang yang tengok sampai habis, daripada mula sampai habis, tapi pada hujungnya tak perlukan duit. Kita tetap tak boleh merungut, walaupun kita sebenarnya kita mengharap adalah sikit kan, tips yang diberi imbuhan. Tapi kalau orang tak bagi, kita jangan merungut, sentiasa bersabar, pasal rezeki tu di tangan Allah. Itu yang kita kena pegang. Alhamdulillah, walaupun ada masanya kita agak susah sikit, bila contohnya misal kata tengah musim hujan ke, so itu akan jadi susah sikit lah. Tapi alhamdulillah setakat ni adalah rezeki untuk rumah, untuk yuran belajar, untuk isi minyak kereta ulang-alik. Alhamdulillah setakat ni cukup, serba cukup, insyaAllah. This is the first time I see magics in the street like this. I was walking here, then I said this great show, so I like it. It's a great magic, you know. So I see this guy how he's doing these moves, and I used to see it from TV, but now I'm seeing it's real. Tujuan pihak DBKL untuk mengadakan permit bagi seniman jalanan adalah supaya dapat memantau aktiviti seni yang dipersembahkan di khalayak ramai. Ini kerana secara tidak langsung, sebagai seorang seniman jalanan, persembahan mereka mencerminkan imej negara kepada pelancong luar negara. Alhamdulillah pada tahun 2013 DBKL telah mewujudkan permit basking, dan saya adalah ahli silap mata yang pertama yang apply permit tu melalui apa yang saya dah lalui. Pertama, mereka audition dulu, mereka uji bakat, maknanya nak tengok kualiti persembahan. Dan bagusnya kat situ kerana Kuala Lumpur antara tempat pelancongan yang menarik orang luar. So bila orang luar datang ke Kuala Lumpur, dia orang tengok baskers yang kualiti yang boleh dipertikaikan. Bagi saya itu agak macam merosakkan nama sikit lah. Jadi bila DBKL buat inisiatif untuk buat permit dan audition pada dan tengok kualiti yang tertentu saja yang boleh dapat permit tu, jadi baskers yang ada dekat Kuala Lumpur ni adalah baskers yang berkualiti. So itu antara benda yang buatkan kalau nak jadi baskers sekalipun, kualiti kena ada. Pada yang ingin mencuburi bidang basking ni, tak kisahlah apa-apa sekalipun, nak berpuisi ke, nak main muzik ke, ataupun nak buat silap mata ke, pasal saya satu benda yang paling utama, iaitu sabar. Sabar dan jangan merungut hal rezeki. Income kita dapat berapa banyak, orang hulu tak hulu, jangan sesekali merungut. Apa yang kita dapat sentiasa bersyukur, dan bila kita bersyukur, insya-Allah apa yang kita dapat tu sentiasa cukup, insya-Allah. Yang penting, seseorang basker itu perlulah kreatif dalam membuat persembahan dan mempunyai gaya persembahan yang tersendiri supaya dapat menghasilkan persembahan jalanan yang berkualiti. Ini kerana secara tidak langsung aktiviti sebegini dapat mewujudkan lagi peluang pekerjaan dan dapat mengurangkan kadar sosial yang negatif serta memberi peluang kepada mereka untuk berkarya kepada khalayak umum. Di masa akan datang nanti, baskers akan lebih berkualiti kerana sekarang ni pesaing-pesaing tu dah makin banyak. So bila dah pesaing banyak, masing-masing kena tingkatkan kualiti masing-masing untuk survive dekat dunia basking ni. So saya rasa akan datang kualiti baskers semua akan naik dengan mendadak. Dalam industri ataupun kehidupan basking tu, dia ada pengikut-pengikutnya sendiri. Dia ada follower dia sendiri. Contoh follower pemuzik, follower pelukis, yang terbaru yang Syah buat follower magic, even main sekali pun apa semua. Yang penting cari hidup macam mana konsep DIY, macam mana konsep survivor yang ditonjolkan dalam kehidupan seorang yang minat seni. Sekiranya nak berminat untuk follow saya, nak mengetahui perkembangan sedikit, boleh dah tengok saya di Facebook. Pada nama nanti ada nama saya Shah Hasanul Manzal bin Burhanuddin, ataupun kalau saya pakai Shah Hasanul Manzal saja.
Instagram, tapi saya tak berapa aktif sangat. YouTube, tapi yang paling saya aktif Facebook lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nurhanisa Mansor. Baik, untuk lensa siswa kali ini kami bawakan khas daripada Universiti Teknologi Malaysia UTM Skudai bersempena dengan Sukan IPT 2016 atau lebih dikenali sebagai SUKIP yang berlangsung dari 26 Januari hingga 5 Februari depan. Baik, untuk pengetahuan penonton semua, lensa siswa turut bekerjasama dalam menerbitkan program harian yang dikenali sebagai Arena SUKIP. Kita saksikan sudutan Arena SUKIP bersama rakan saya Farahin Rosli. Anda bersama saya Farahin Rosli. Hanya tinggal 2 hari sahaja lagi, kira-kira 10,000 atlet daripada institusi pengajian tinggi di seluruh Malaysia berkumpul di Universiti Teknologi Malaysia UTM bagi saingan SUKIP 2016 26 Januari ini. Pastinya saingan kali ini bakal menampilkan aksi dan saingan yang berbeza daripada atlet IPT. Namun apa yang lebih penting, pembangunan sukan di IPT terus rancak. Bagi kami di Arena SUKIP akan cuba yang terbaik untuk memberikan liputan harian buat semua peminat sukan IPT seluruh negara. Sehingga pada hari ini kita akan menerima sebanyak 102 kontingen terdiri daripada kontingen dalam dan luar negara. Negara-negara yang akan menyertai daripada luar negara adalah terdiri daripada negara Thailand, negara Brunei Darussalam, Myanmar, Indonesia, Singapura dan Laos. Pada hari ini kita dah hampir 100% bersedia untuk menerima 8,000 atlet dan pegawai di sukarelawan yang akan hadir pada SUKIP nanti. Format SUKIP kali ini kita akan membuka SUKIP ini kepada penyertaan daripada luar negara, kontingen-kontingen universiti pada luar negara, dan juga memasukkan juga elemen pelajar-pelajar kurang upaya untuk sama-sama turut bertanding dalam SUKIP kali ini. Kami akan memberikan kepuasan tersendiri buat yang bertanding. Itu merupakan laungan keyakinan yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi KPT buat penganjuran SUKIP kali ini. Acara larian SUKIP bermula seawal jam 8 pagi dengan hampir 500 peserta menyertainya di mana ada antaranya datang dari negara jiran Singapura dan beberapa universiti serta institusi pengajian tinggi seluruh negara. Pelari Politeknik Mersing A. Yashan menceriakan kontingennya selepas terlebih dahulu melepasi garisan penamat bagi muncul pemenang kategori IPT lelaki dengan mencatat 28 minit 40 saat. Pelari dari Singapura Benedict Neo sekadar mampu meraih pingat perak, ketinggalan 10 saat di belakang Yashan, sementara pelari UiTM Arif Daniel sekadar berpuas hati di tempat ketiga. Tuan rumah UTM nyata tiada tandingan selepas menguasai ketiga-tiga tempat utama kategori wanita larian SUKIP. Nurani Tajuddin muncul juara selepas mencatat 44 minit 5 saat, meninggalkan rakan sepasukan Syamimi Izzati Tahir kedua, manakala seorang lagi pelari UTM Haifazir Ahmad Ibrahim di tempat ketiga. Sementara itu, bagi pelari UTM, Nurani Tajuddin pula menghadiahkan kemenangan ini buat seluruh rakan sekontingennya sambil mengharapkan UTM dapat muncul juara keseluruhan SUKIP 2016. First kali saya dari sukan handball untuk SUKIP fasa 1 ni. Jadi target untuk kami ni untuk ke semi dan insyaAllah ke final. Sebenarnya ini ialah untuk saya test level fitness saya untuk preparation SUKIP. Jadi kita boleh nampaklah kat situ level fitness saya tu dan seterusnya boleh ditingkatkan lagi. Saya pernah masuk dalam beberapa larian. Contoh dalam larian Terengganu International Beach Run, Ipoh International Run dan a lot of international run. Yang paling latest or yang paling tinggi wang tunai yang I menang kat Perlis Marathon last year. So I dapat first in 21 km, dapat 6,000 for the first prize.
Sukip kali ini sedikit istimewa di mana ia turut disertai oleh universiti daripada luar negara, khususnya daripada negara ASEAN. Antara yang menyertai Sukip kali ini termasuklah Universitas Sumatera Utara dari Indonesia dan Universiti Darussalam Brunei. Hari ini kebanyakan atlet dari dalam maupun luar negara sudah pun membanjiri Johor Bahru sebelum mereka beraksi pada 26 Januari ini. Bagi atlet-atlet ini, peluang menyertai Sukip akan digunakan sebaik mungkin dalam membawa nama baik universiti masing-masing. Namun, apa yang lebih penting adalah Sukip membuka peluang untuk mengukuhkan hubungan baik antara dua negara. Antara yang tiba hari ini termasuklah kontingen dari Universitas Sumatera Utara kira-kira jam 4 petang tadi di lapangan terbang antarabangsa Senai Johor. Ketibaan mereka disambut meriah oleh Sekretariat dan Media Induk Sukip 2016. Acara sukan ini kita baru pertama diundang. Kita atlet ada 5, kemudian pendamping saya dan seorang dosen pendamping sehingga 7. Yang cabang yang kita ikuti, kita ada atlet 2 orang pencaksilat, 2 orang swimming perenang dan 1 orang atletik. Persiapan kita tidak begitu khusus gitu. Kenapa? Baru seminggu yang lalu, barangkali 2 seminggu atau 2 hari yang lalu, Direktur Sukan Kementerian Pendidikan Malaysia datang ke kantor kita untuk ikut berpartisipasi gitu. Nah, oleh karena itulah saudara kita ada mengundang, ya kita harus ramaikan gitu. Nanti kita pun mengundang ke Indonesia, harus diramaikan sama-sama gitu. Biar semarak ASEAN ini kita bawa. Gitu. Kalau target harus jadi yang terbaik, memberikan yang terbaik agar bisa mendapatkan yang terbaik. Latihan, tetap semangat buat menghadapi sama persiapan yang cukup. Semoga Sukip 2016 bisa menjadi yang lebih baik lagi. Kedepannya harus lebih baik lagi. Mana yang kurang bisa diperbaiki lagi. Proses pendaftaran dilakukan di Pusat Sukan UTM sejak semalam. Proses ini diuruskan oleh para pegawai dari Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dan dibantu oleh para sukarelawan Sukip. Tidak lupa, para atlet yang dilatih turut dibekalkan dengan kelengkapan pakaian dan juga sagawati Sukip 2016. Perasmian perkampungan Sukip sudah menjadi tradisi dalam mengadalukan kedatangan para atlet dari APT seluruh negara. Sekalipun berada dalam cuaca hujan lebat pada mulanya, itu tidak menghalang para kontingen dan sukarelawan untuk turun padang bersama-sama menjayakan perasmian ini. Perasmian dirasmikan oleh Timbalan Ketua Setiausaha Permohonan KPT yang berbahagia Datuk Nik Ali bin Mat Yunus. Dalam mencari lebih ramai atlet berbakat. Upacara perasmian disempurnakan dengan penyerahan ketiga-tiga pingat. Kali ini sebanyak 6 negara-negara ASEAN menyertai kejohanan Sukip 2016 dan perkampungan sukan yang disediakan oleh pihak Universiti Teknologi Malaysia dengan penuh logistik, infrastruktur, kemudahan-kemudahan yang ada. Bukan salah satu daripada manifestasi pengurusan sukan berprestasi tinggi. Alhamdulillah, seperti dilihat pada hari ini kita telah ada one stop center di mana kita panggil meeting point Sukip meeting point. Kita juga telah wujudkan perkampungan sukan. Dan kita ada 1,400 sukarelawan yang akan membantu melicinkan sebarang bentuk bantuan atau khidmat kepada peserta dan juga pegawai.
Taklimat pengurus dijalankan tepat jam 3 petang di bangunan N25 Universiti Teknologi Malaysia. Taklimat ini dihadiri kesemua pengurus pasukan daripada 103 kontijen dalam dan luar negara. Antara yang ditekankan dalam taklimat fasa 1 ini adalah mengenai ujian doping. SUKIP kali ketiga ni membawa kelainan dari segi perubatan dan kesihatan adalah kita ada jalankan ujian doping. Ini membawa maksud bahawa kualiti sukan kita ni dipertingkatkan lagi. Right? Untuk diadakan doping ni memang sebenarnya mengambil kira kejohanan yang besar. So kali ini kita akan laksanakan doping, kawalan doping di antara atlet-atlet yang bertanding. Now, untuk doping ini kita ada Anti-Doping Agency Malaysia atau ADAMAS yang akan membuat kawalan doping tersebut. Dan persediaan dia kita telah pun mengenal pasti tempat-tempat untuk dijalankan ujian doping. Kita juga telah melihat pada logistik. Lebih kurang 1,500 orang sukarelawan dari pelbagai IPT seluruh Malaysia terlibat dalam melancarkan perjalanan SUKIP 2016. Para sukarelawan ini dibagikan kepada beberapa bahagian penting, iaitu kesemua sukarelawan ini dikumpulkan di satu pusat yang sama bagi memastikan keberkesanan komunikasi antara satu sama lain. Ketekunan dan komitmen yang tinggi sangat jelas ditunjukkan kerana kebanyakan sukarelawan ini disanggup mengorbankan cuti semester semata-mata kerana minat yang mendalam. Apa yang sedikit berbeza pada SUKIP 2016 ini adalah para atlet dikenaki menjalani 2 fasa sebelum pendaftaran berjaya. Untuk fasa yang pertama akan diraskan oleh bahagian pendaftaran tuan rumah SUKIP 2016 dan seterusnya akan ditapis buat kali kedua oleh bahagian Kementerian Pendidikan Tinggi. Semestinya SUKIP kali ini menjanjikan kualiti atlet yang terjamin. Apa yang saya harapkan saya boleh sumbang dekat dalam SUKIP untuk kali ini, saya boleh bagi yang terbaik, komitmen sepenuhnya, dan saya boleh menghasilkan sebuah buletin ataupun satu berita khas untuk disiarkan di media masa ataupun dalam buletin SUKIP sendiri. Okey, seperti yang sedia maklum, Sekretariat Induk akan menjaga kelancaran bagi pengurusan kad akreditasi di mana di sini kita akan memperkenalkan kad akreditasi yang bertemakan berkonsepkan barcode di mana segala urusan keluar dan masuk akan terjaga. Dari sini kita akan menjaga keselamatan dan juga kebajikan setiap atlet dan pegawai. Paparan itu tadi mengakhiri Lensa Siswa pada hari ini, dan kepada semua yang terlibat, selamat maju jaya dari kami di Lensa Siswa. Bagi mengikuti perkembangan harian, jangan lupa ikuti kami di laman web SUKIP ataupun di dalam pautan YouTube. Dan buat semua yang berada di sekitar Johor Bahru, jangan lupa untuk memberikan sokongan kepada SUKIP 2016. Sekian dari saya, Nurhanisa Mansur.